fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Ini satu berita duka cita yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, mengejutkan kepimpinan politik. Tidak kira apa agama dan bangsa sekalipun, tidak kira daripada kepimpinan kerajaan maupun pembangkang. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri di dalam laman X satu pemergian yang mengejutkan. Dikongsikan dalam satu artikel daripada bernama.com. Timbalan Perdana Menteri iaitu Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi ucap takziah kepada keluarga Datuk Muhammad Rafi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan takziah kepada keluarga penulis blog dan aktivis politik Allahyarham Datuk Muhammad Rafi Awang Kecik yang meninggal dunia petang tadi. Artikel ini pada 28 Januari 2024. Menurut Presiden UMNO, beliau sempat menziarahi Muhammad Rafi di Hospital Kuala Lumpur HKL 5 petang sebelum Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada 6.40 petang. Siapa sangka pertemuan jam 5 petang tadi merupakan pertemuan terakhir saya bersama Allahyarham Datuk Muhammad Rafi Awang Kecik sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Terdahulu anak Allahyarham Fazrin Anwar memaklumkan bapaknya meninggal dunia pada usia 60 tahun. Beliau berkata bapaknya yang juga veteran UMNO itu dimasukkan ke hospital sejak 2 minggu lepas susulan faktor kesihatan yang merosot dan doktor mengesahkan Allahyarham menghidap kanser buah pinggang. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota, Danau Kota, Kuala Lumpur dijangka pukul 11 pagi. Sementara itu, menurut Facebook milik Muhammad Rafi yang kini dikendalikan oleh keluarga, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Surau Darussalam, Sri Tioman 1 Taman Melati pada 9.30 malam dan urusan memandikan serta mengkafankan jenazah akan dilaksanakan. Nah, dalam laman X, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid juga berkongsi seorang kenalan yang setia dan sering membuat semua orang tertawa setiap kali keberadaannya. Siapa sangka pertemuan jam 5 petang tadi merupakan pertemuan terakhir saya bersama Allahyarham Dato' Muhammad Rafi Awang Kecik sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir pada jam 6.40 petang. Nah, tuan-tuan dan puan, admin ucapkan salam takziah kepada keluarga besar Allahyarham. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Ini satu kejutan baru untuk Bersatu dan satu kejutan baru khas untuk Presiden Bersatu. Kita mengimbas kembali pada tahun lepas, Muhyiddin Yassin ada membuat pengakuan tidak ingin mempertahankan jawatan sebagai Presiden. Pada akhirnya, satu cerita telah dibuka oleh ahli parlimen daripada Bersatu sendiri yang menyatakan bahwa oleh kerana desakan daripada isteri kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, akhirnya Muhyiddin Yassin U-turn untuk membuat keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan sebagai Presiden. Nah, satu perkongsian daripada Syahabuddin Husin yang menyebut Azmin ganti Hamzah sebagai Setiausaha Agung Bersatu, Mahyadin ambil alih Ketua Pembangkang daripada Hamzah soal Syahabuddin Husin. Nah, saudara-saudara, selamat datang ke channel VLS Lifestyle. Terima kasih kerana semua yang menonton video ini. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini.
Nah, satu isu hangat yang kita nak cerita hari ini, di mana kewujudan dua camp dalam bersatu, camp Mahyadin dan camp Hamzah Zainuddin, bukanlah perkara rahasia. Keputusan Mahyadin membuat pusingan Yu di Perhimpunan Agung Bersatu pada November 2023, di mana beliau tiba-tiba ingin sepenggal lagi memimpin parti itu, walaupun sebelum itu telah mengumumkan untuk berundur diri. Tidak lain adalah untuk menghalang kemarahan Hamzah menurut Syabudi. Alasan Mahyadin bahwa beliau mengubah pikirannya karena desakan istrinya hanyalah semata-mata untuk memperlekeh Hamzah, yang sebelum itu memang diketahui ingin mengambil alih teraju kepimpinan Bersatu. Walaupun Hamzah memberi sokongan ketika Mahyadin mengumumkan ingin memimpin Bersatu selama sepenggal lagi, hubungan mereka sebenarnya tidaklah menjadi bertambah baik. Wah, rupanya di dalam Bersatu ini benar-benarkah ada dua camp, yaitu camp Mahyadin dan juga camp Hamzah Zainuddin. Kecurigaan Mahyadin terhadap Hamzah tetap ada. Ketika Mahyadin mengadakan perjumpaan dengan ahli-ahli parlimen Bersatu, baru-baru ini susulan tindakan ahli parlimen Tanjung Karang, Zul Kafperi Hanapi memberi sokongan kepada Anwar. Hanapi difahamkan berlaku sedikit ketegangan antara Presiden Bersatu dengan Hamzah. Dalam perjumpaan, walaupun ia pada awalnya dikhususkan untuk ahli parlimen, tetapi beberapa individu lain yang bukan ahli parlimen turut sama hadir. Antaranya Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu atau Peja dan juga Azmin. Susulan perjumpaan itu, Bersatu memutuskan akan mengadakan mesyuarat majelis pimpinan tertinggi khusus untuk membincangkan langkah-langkah yang ada yang perlu diambil bagi mengelakkan lebih ramai ahli parlimen parti berpaling tadah memberi sokongan kepada kerajaan. Sementara langkah yang bakal diambil itu hanya akan diketahui pada mesyuarat itu, tetapi telah tersebar luas perkabaran bahwa Mahyadin akan melakukan perubahan dalam Bersatu melalui mesyuarat. Perubahan utama yang dikatakan akan berlaku ialah Mahyadin akan menggugurkan Hamzah sebagai setiausaha agung dan bakal menggantikan dengan Azmin. Sebagai pertukaran, Hamzah akan diberikan jawatan kurang berpengaruh, yaitu sebagai Bendahari Agung Bersatu menggantikan Saleh Bajuri. Saleh dipercaya ia akan diketepikan terus daripada memegang sebarang jawatan, karena selama ini pun kedudukannya seperti ada macam tiada saja dalam Bersatu. Selanjutnya, setelah melakukan perubahan dengan meletakkan Hamzah kepada kedudukan yang kurang penting dalam Bersatu, perancangan seterusnya dikatakan ialah untuk meyakinkan ahli parlimen blok pembangkang agar setuju menukar jawatan ketua pembangkang daripada Hamzah kepada Mahyadin. Yang nyata, jika segalanya berjalan seperti yang dirancang, bukan saja Mahyadin terlihat makin bernafsu dalam mencatur dan mengejar kuasa, bahkan akan meletakkan Hamzah semakin terpinggir dalam Bersatu. Nah, persoalan yang saya boleh timbulkan di sini, adakah Hamzah Zainuddin akan keluar Bersatu, akan keluar Perikatan Nasional, ataupun lompat parti? Mungkin untuk membalas dendam kepada Muhyiddin Yassin. Itu kalau benar Hamzah akan melakukan perkara itu. Nah, saudara-saudara, semuanya menjadi persoalan. Mungkinkah Hamzah Zainuddin akan menyokong kerajaan pula? Jadi apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.